So kita baca ni ya. Baik. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam. Syai'ullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, perhatikanlah terhadap apa yang kamu persiapkan untuk hari esok ataupun hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi di atas apa yang kamu kerjakan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatil ukhra Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Maksudnya, hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beriman dengan Allah taala dan juga hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan juga menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum daripada kamu. Kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, dan hari-hari yang tertentu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah serta mengharap-harapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya diampunkan dosanya telah terdahulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya daripada ayah dia, melebihi kasihnya daripada ibu dia, anaknya, dan juga melebihi kasihnya daripada
manusia semuanya. Alhamdulillah, mati fadil Tuan Imam kita, tak jumpa juga Tuan Bilal, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan budi syukur wa ta'ala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ni. Jadi malam yang dulu kita baca kitab Aqidah Ahlussunnah. Jadi malam ni kita baca sifat 20. Selang-seli kan. Sifat 20 suatu pengenalan asas. Jadi malam ni kita masuk tajuk kedua lah, pelajaran kedua, Mabadi. Mabadi maksudnya dasar-dasar ilmu tauhid. Mabadi maksudnya dasar-dasar. Baik, persoalannya, apakah mabadi? Apakah dasar-dasar setiap ilmu pengetahuan? Jawapannya, setiap disiplin ilmu mempunyai 10 mabadi yang terangkum dalam bait syair. Inna mabadi'a kulli ilmin asyaratun, al-haddu wal mawdu'u summa samarah, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi', al-ismul istimdadu hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a hazal syarafa, wa man daral jami'a hazal syarafa. Ni bait syair lah, syair-syair bahasa Arab ni. Syair-syair ni susah sikit lah, tapi ada juga syair-syair yang senang, mudah nak faham. Saya dulu belajar ambil kos bahasa Arab ni, bila jumpa bab syair ni tuan-tuan dah pening, tak tahu pun dia cakap. Syair ni dia lah, syair ni ayat ni dia tunggang terbalik, dia susun. Syair ayat depan dia tak belakang, belakang ke depan. Pening kepala kita mikir. Tak? Tadi katakan sebagai syair. Syair ni biasanya dia nak samakan dia punya ujung itu. Ujung itu nak sama. Itu yang kadang susah sikit. Sepatutnya benda tu duduk depan dan belakang, belakang duduk depan. Kenapa? Kerana yang tukang buat syair tu dia nak padankan ujung tu biar sama. Kalau syarafa, fa ujung ni kan. Kalau ku lah ujung itu. Macam tu. Baik. Jadi apa kata bait syair? Dia kata, inna mabadi'a kulli ilmin asyaratun. Sesungguhnya mabadi atau dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu wal mawdu' summa samrah. Pertama al-had. Had maknanya ta'rif. Al-mawdu', mawdu' maknanya perkara yang dibincangkan ataupun tajuk. Inti dia lah, intipati dia, perkara yang dibincangkan. Summa samrah, kemudian buah dia. Mana buah ni manfaat dan hasil. Apakah hasil kita belajar tauhid? Mesti ada hasil kan? Setiap benda mesti ada hasil. Kalau tak ada hasil, buat apa? Buang masa je. Buang masa tu tak? Setiap benda yang kita buat mesti ada hasil. Sama ada hasil tu hari tu dapat ataupun besok dapat, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, okay? Ataupun akhirat besok kita dapat. Janji apa yang kita belajar tu mesti ada hasil dia. Hasil mausul. Wa nisbatun wa fadluhu al wadi'. Wa nisbatun, dan nisbahnya kedudukannya. Apakah kedudukan ilmu tauhid ni? Wa fadluhu, dan kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Wal wadi', dan siapa penyusun dia. Siapa penyusun ilmu tauhid? Adakah Nabi SAW ataupun ada orang lain yang menyusun akan ilmu tauhid itu? Al-ismul istimdadu hukmu syari'. Al-ismul istimdadu hukmu syari'. Yang ketujuh, isim. Mana namanya? Apa nama ilmu ini? Al-istimdad. Istimdad ni mana dia punya sumber pengambilannya? Hukmu syari', hukum syarak. Dari segi hukum syarak pula macam mana? Apa hukum belajar ilmu tauhid ni? Apa hukum dia? Harus ke belajar ilmu tauhid ni? Wajib ke? Fardu ain ke? Sunat ke? Makruh ke? Haram ke? Belajar tauhid ni. Masailu wal ba'du wal bil ba'di iktafa. Yang ke-10 masail. Apa masalah yang dibincangkan? Berkenaan apa?
Bila belajar tauhid apa masalah bincangkan. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Dan mengetahui sebahagian mabadi adalah memadai. Mengetahui sebahagian mabadi adalah memadai. Wa man dara jami'a hazza syarafa. Tetapi siapa yang memahami semua mabadi tersebut, maka dia akan mendapat kemuliaan. Okay, dia akan mendapat kemuliaan kalau dia mengetahui semua mabadi itulah, semua dasar-dasar ilmu tadi. Dia bukan tauhid aja mesti ada mabadi. Ilmu fiqh pun mesti ada mabadi dia. Ilmu kata akhlak, ilmu akhlak, ilmu tasawuf pun ada mabadi dia. Ilmu nahu kan, ilmu tata bahasa Arab pun ada mabadi dia. Ilmu sharaf ada mabadi dia. Ilmu arud pun ada mabadi dia. Okey, adab dan nusus sastra Arab pun ada mabadi dia. Tak? Setiap benda yang kita belajar dalam bab agama ni, setiap ilmu tu mesti ada mabadi dia. Apa makna ilmu tu kan? Makna ilmu tu al-fahmu, faham. Bila faham, mana orang tu ada ilmu. Kalau tak faham, bukan orang ada ilmu tu kan. Tapi setiap ilmu tu mestilah, kalau ilmu tu dalam bentuk amalan, mesti diamalkan. Ada juga ilmu bukan dalam bentuk amalan, hanya sekadar pengetahuan saja. Okey. Kalau hanya sekadar pengetahuan lah, bukan dari segi amalan dia. Tapi kalau ilmu tu memang dalam bentuk amalan, mestilah diamalkan. Apalagi kalau baginda Nabi SAW sendiri pernah mengamalkan, so kita kena amalkanlah. Ada syair menyatakan yang berbunyi, yang maksudnya bahawa barang siapa yang tidak beramal kepada ilmunya, kasajatin bila samarin. Kasajatin bila samarin, samalah seperti pokok yang tidak ada buah. Pokok tak ada buah, kan? Kalau pokok tu kita tanam hanya untuk perhiasan semata-mata, mana kalau kita tengok pokok tu cantik, lawa, sejuk mata mandang, okey lagi lah. Tapi kalau tanam tu tak ada hasil apa-apa, nak kita kata perhiasan pun tak boleh, nak kata dapat buah pun tak ada juga buah. So apa hukum itu kalau pokok macam tu? Tobang lah kan? Tobang lah hukum dia. Okay. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita lihat satu persatu berkenaan dengan mabadi tadi. Jadi mabadi ilmu tauhid ada 10. Apakah mabadi dasar-dasar ilmu tauhid? Jawapannya ada 10 mabadi. Yang pertama al-ismu, nama dia. Al-ismu maknanya nama dia. Apakah nama ilmu ini? Ilmu ini boleh kita katakan sebagai ilmu tauhid pertama. Kita juga boleh namakan sebagai ilmu akidah pun boleh. Kita juga boleh katakan sebagai ilmu kalam pun boleh. Kita juga boleh katakan sebagai ilmu usuluddin, asal agama pun boleh. Kita juga boleh kita namakan sebagai ilmu sifat. Ilmu sifat pun boleh. Kita juga boleh namakan sebagai aqaidul iman. Aqaidul iman, akaid iman pun boleh. Dan juga kita juga boleh namakan sebagai ilmu fiqhul akbar. Fiqhul akbar mana fiqh yang besar. Fiqh yang besar pun boleh juga. Okey. Okey, yang pertama kita namakan tauhid. Kenapa kita namakan tauhid? Kerana perbahasan yang paling banyak dalam ilmu ialah tentang keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidur tuan-tuan. Kan masuk kan lalik ke apa ke, ulik masuk. Ponek benar kan. Baik. Jadi kenapa tuan-tuan dinamakan sebagai tauhid? Kerana perbahasan yang paling banyak dalam ilmu ialah berkenaan dengan keesaan Allah, keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tidur boleh, tapi bila tanya kan kena dapat jawab. Kalau tidur tapi bila tanya ustaz tanya kan tak boleh jawab. Ada orang tanya, ada orang belajar tuan-tuan dia tidur. Bila saya tanya dia dapat jawab. Tu okey tu. Mana walaupun mata tidur tapi hati itu terbuka. Hati itu bercahaya-cahaya bila kita ngajar tuan. Baik. Kita katakan sebagai ilmu tauhid. Yang kedua namakan semua ilmu akidah. Kenapa dikatakan ilmu akidah?
kerana dia membahaskan tentang kepercayaan yang kukuh dalam diri seseorang. Kepercayaan kukuh dalam diri seseorang. Apa kepercayaan kukuh pada diri kita? Tu benda tu lah yang dibahaskan, yang dibincangkan. Itu sebabnya namakan sebagai ilmu akidah. Akidah ni kena penting. Penting. Kalau akidah tak betul tuan-tuan, akidah tak kuat, mudah sajalah apa-apa pengaruh tuan-tuan. Zaman sekarang kan zaman yang penuh dengan berbagai-bagai ancaman. Sebenarnya ancaman daripada peringkat luar ke dalam dan sebagainya kan. Ancaman dalam alat-alat media massa kan. Pun kalau akidah kita tak kuat, memang senanglah terpengaruh. Golongan contohnya liberalisme, pluralisme lah. Macam-macam lah sama sekali. Mama tu ujung tu macam dulu tak ada ni ujung-ujung ni. Mama macam tu, pluralisme. Baik, seterusnya tuan-tuan, dia juga dinamakan sebagai ilmu kalam. Kenapa dikatakan ilmu kalam? Kerana dia banyak dibahas dan diperdebatkan dan perbahasan yang panjang, dan banyak terjadi perbezaan pendapat tentang sifat kalam. Tentang sifat kalam ataupun sifat perkata. Sifat kalam ataupun sifat perkata yang ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Terutama sekali sifat 20 lah. Sifat wujud, macam mana wujud Allah Ta'ala tu. Sifat kidam, macam mana kidam Allah Ta'ala. Sifat baqah, macam mana sifat baqah Allah Ta'ala. Qiyam Ta'ala bin nafsih, macam mana Allah Ta'ala tu qiyam Ta'ala bin nafsih, berdiri dengan sendirinya. Macam mana berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu benda yang diperbahaskan lah. Inilah ilmu tauhid antaranya. Baik, kemudian kita juga boleh namakan sebagai ilmu suludin. Kenapa dikatakan ilmu suludin? Kerana asal atau asas pembicaraan adalah tentang perkara-perkara asas atau pokok di dalam akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada para nabi dan juga para rasul, dan lain-lain lagi yang menjadi asal ataupun tunjang dalam agama. Asal atau tunjang dalam agama tuan-tuan. Okey, itu sebabnya dikatakan sebagai ilmu usuluddin. Asal agama. Kan? Awaluddin ma'rifatullah. Kan pernah kata dengan perkataan kan? Awal-awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mengenal Allah, macam mana kita nak sembah Allah? Okay? Itu sebabnya separuh pada manusia tuan-tuan. Kadang-kadang aku tak nak sembah, tak nak sembah Allah Ta'ala ni. Dia kata kalau kita sembah Allah macam lah seperti kita sembah batu. Kan kita kita sebenarnya ngadap ke kiblat kan. Depan kita ni kan dinding. Jadi dia anggap bila kita sembahyang tu ngadap ke dinding. Jadi dia kata kita sembah dinding. Betul tak? Betul juga kalau sembahyang ngadap ke Kaabah. Dia kata bukan kita ngadap ke Tuhan kata. Dia kata kita ngadap ke batu. Batu Kaabah tu. Bangunan atas struktur Kaabah dia kata. Dia tak faham tuan-tuan. Dia tak faham. Kita semayang ngadap Kaabah tu hanya dalam bentuk untuk penyatuan saja. Penyatuan kita supaya kita sama-sama menghadap satu tempat. Kalau seandainya tak ditentukan tempat kita semayang, masing-masing suka hatilah menghadap ke mana. Betul tak? Ada yang menghadap ke timur, ada menghadap ke barat, ada ke menghadap ke selatan, ke utara. Sebab apa? Tidak ada penyatuan di dalam kiblat tu. Arah kiblat tu tak ada. Tak ada penyatuan dia. Masing-masing bebas nak menghadap ke mana kita suka kan. Jadi kita menghadap kiblat itu mana dia kerana atas dasar penyatuan kita semua sepakat menghadap ke sana. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tu berada di mana-mana. Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala bertempat, samalah seperti makhluk bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Okey? Allah Ta'ala ni kan ada 4 pertanyaan tuan-tuan. 4 pertanyaan ni jawapannya itu merupakan adalah selain daripada apa yang sepatutnya bagi Allah Ta'ala. Ada 4 pertanyaan. Pertama, aina mana, di mana Allah. Persoalan di mana Allah Ta'ala ni tak perlu kita jawab. Tak perlu kita jawab. Yang kedua, mata, bila Allah Ta'ala tu duduk di sekian-sekian tempat dan sebagainya. Itu tak perlu dijawab lah. Kaifa, bagaimana Allah?
Bagaimana Allah Ta'ala duduk? Macam mana sebagainya? Mata bila? Aina, kaifa, maita. Ada satu lagi. Kaifa. Jadi 4 pertanyaan ini tuan tak perlu ada kepada Allah Ta'ala. Aina, kaifa, mata dan kam. Kam ni berapa? Berapa Allah? Jadi kita kena tinggalkan 4 pertanyaan ni. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu, kata para ulama. Barang siapa meninggalkan 4 kalimat ni, nescaya iman dia sempurna. Pertama, aina, mana di mana Allah? Tak perlu ada pertanyaan begitu. Aina, di mana Allah? Kedua, kaifa, bagaimana Allah? Tak perlu ada pertanyaan itu. Mata, bila Allah? Bila Allah Ta'ala pergi ke sana, bila Allah Ta'ala pergi sini kan? Tak perlu ada pertanyaan itu. Kemudian kam, berapa bilangan Allah? Kam ni mana berapa lah. Asal mana, kalau bahasa Inggeris kam tu apa? Come here. Sila kemari kan? Kam, sila lah. Kam ni dalam bahasa Arab kaf mim kam. Kam mana berapa jumlah Allah? Okey, 4 persoalan ni tak perlu ada pada diri kita bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, dia kata man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa meninggalkan 4 kalimat ini, nescaya sempurnalah iman dia. Kalau tak, iman dia tidak sempurna. Faham kan? Baik. Kemudian tuan-tuan, ilmu tauhid juga dinamakan sebagai ilmu sifat. Kenapa dikatakan ilmu sifat? Kerana pembicaraannya tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah Ta'ala dan juga para Rasul. Sifat wajib bagi Allah ada 20, lawannya 20. Sifat harus bagi Allah 1. Nabi pula, sifat wajib bagi Nabi ada 4, lawannya 4. Sifat harus 1. Jumlah ni berapa? 50. Betul tak? 50 aqaidul iman yang kita kena tahu dan kita kena faham. Betul tak? 20 dah 41. 20 41. Lepas tu 4 8 yang Nabi tu 48 9. 9 campur 41. Jumlah semua apa? 52. 50. Okey, 50 aqaidul iman yang wajib kita tahu. Seterusnya tuan-tuan, ilmu ini dinamakan juga ilmu makrifat ataupun makrifatullah. Kenapa? Kerana pembicaraannya adalah tentang mengenal Allah Ta'ala dan juga para Rasul. Ilmu ini juga dinamakan sebagai ilmu aqaidul iman. Kerana apa? Kerana pembicaraannya tentang akidah kepercayaan ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu ini juga dinamakan sebagai ilmu fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Kenapa? Kerana pembicaraannya adalah tentang fiqh, kepahaman yang paling besar, iaitu tentang asal punca agama, usuluddin, iaitu tentang ketuhanan, kerasulan, tentang perkara-perkara gaib dan juga perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat, perkara yang didatang oleh para nabi dan juga para rasul. Baik. Dia juga dinamakan sebagai ilmu nazar. Ilmu nazar dan juga ilmu istidlal. Ilmu nazar dan juga istidlal. Kerana apa? Kerana pembicaraannya tentang perkara yang logik. Logik daripada sudut nazar, tilikan dan perhatikan alam semesta untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh alam. Menciptakan seluruh alam. Okey. Jadi sifat 20 tuan-tuan bersesuaian dengan logik akal kita. Kalau tak sesuai dengan logik akal kita, jadi tak sesuai kita jadikan sebagai ilmu. Tak sesuai kita jadikan ilmu. Mestilah satu benda tu bersesuai dengan akal kita, maka boleh kita namakan sebagai satu ilmu, tuan-tuan. Baik, yang kedua tuan-tuan, dia ada 10 pada tadi. Yang kedua, sumber dia.
punca dia ataupun punca kuasa lah setelah kita kan. Sumber daripada mana dia ambil? Daripada Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil-dalil akal yang benar. Dalil-dalil akal yang benar. Okay, logik akal, bertepatan dengan akal kita. Tu dia punya sumber dia. Pertama Quran. Kalau tak ada Quran, tengok dalam hadis Nabi. Tak ada dalam hadis Nabi, tengok pula dengan dalil-dalil akal. Ada orang kata belajar sifat 20 ni bid'ah, dia kata. Bid'ah. Kenapa? Pada zaman Nabi tak ada belajar sifat 20. Tahu tak? Dia alasan dia macam itulah kita kan. Sebenarnya sifat 20 tu semua bersumberkan dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Satu lagi, pada zaman Nabi, sifat 20 ni dia tak disusun seperti begitu. Tidak, min manhaj dia tak bersusun seperti kata wujud, kidam, tak ada. Dia tak ada berstruktur gitulah. Ulama-ulama mutaqaddimin yang kemudian barulah menyusun secara spesifik supaya mudah kita belajar. Pada zaman Nabi pun dia tak asingkan, okey, ini ilmu fiqh. Ada tak pengasingan ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, ilmu hadis ke, ilmu tafsir ke? Tak, ada tak pengasingan? Tak ada pada zaman Nabi. Mana ada pengasingan? Semua dalam satu kelompok je tu. Tak ada diasingkan. So siapa yang mengasingkan? Ulama-ulama yang kemudian mengasingkan supaya kita dapat membezakan, oh ini mutawhid. Ini mutawhid. Oh ini fiqh. Oh ini bab hadis. Ni bab tafsir. Okey, ni bab akhlak ataupun tasawuf. Okey, ini tentang bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Okey, ini berkenaan dengan Quran. Ini berkenaan dengan ilmu tajwid, tarannum Quran. Okey. Jadi ulama kemudianlah yang mereka cipta. Betul juga ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu makni, ilmu bayan. Pada zaman Nabi tak ada macam-macam gitu. Tak ada. Dibuat kemudian ulama mutaqaddimin kan supaya nampak tersusunlah dan kita boleh bezakan, oh ini ilmu apa, ni ilmu apa. Macam tu. Jadi tuan pun senang nak belajar, tahu tak? Dan dibukukan pula. Pada zaman Nabi pun sebenarnya, kalau pada zaman Nabi pun mencegah dan juga melarang daripada sahabat daripada membukukan Quran. Masa tu tak ada lagi arahan bukukan Quran. Mana ada? Tak ada pun. Betul juga, membukukan hadis pun tak ada. Mana ada? Okey, membukukan Quran dibuat pada permulaan pada zaman Saidina Abu Bakar. Pada Saidina Abu Bakar dah bukukan Quran. Lepas tu sampailah pada zaman Saidina Osman. Tu kita dengar tu resam Utsmani, Quran resam Utsmani. Okey, jadi dibuat pada zaman Saidina Osman. Dibukukan Quran. Okey, ilmu hadis dibukukan Quran kemudian, tak silap saya, pada zaman Saidina Muawiyah. Pada zaman Saidina Muawiyah. Pada zaman itulah Bani Muawiyah, pada masa itulah tuan-tuan barulah dibukukan hadis. Dulu tak ada buku hadis. Baik. Kemudian kandungan dia, apakah kandungan dia? Kandungan belajar tauhid ni, kandungan ialah ataupun maudhu' dia berkenaan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai iktikad yang yakin dan kepercayaan yang putus ataupun kepercayaan yang jazam. Kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil, kan, hujah-hujah untuk mencapai akidah yang yakin dan kepercayaan yang telus ataupun yang putus ataupun jazam. Kerana dalam bab tauhid tuan-tuan, dia mesti akidah kita tu mesti putus. Qata' lah, putus, jazam lah, yakin 100%. Contohnya wujud Allah. Boleh tak kita kata wujud Allah Ta'ala ni kita yakin 70% je? Boleh tak? Tak boleh. Mesti kita yakin 100%. Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir dan dia merupakan seorang Nabi yang benar, seorang yang bersifat sidik dan fatanah, kan, tabligh, amanah. Okey, tiba-tiba kita tak yakin, ya ke tak ya Muhammad ni sebagai Nabi?
keyakinan kita tu hanya sekadar mungkin 75% je. Boleh tak? Tak boleh. Jadi dalam bab tauhid ni mestilah yakin 100%. Kalau tidak kan kita iman kita tu goyang. Cuma dalam bab fiqh, bab fiqh 75% masih lagi boleh diambil kira. 75%. Contohnya dalam menentukan kiblat. Kita masuk lautan, kita sosek lautan dan kita nak sembahyang. Kita pun orang kata zan sangkaan yang kuat kita bahawa kiblat tu menghadap kat sini. Kat sini sampai menghadap berdasarkan kepada apa kita zan itu? Berdasarkan mungkin kepada petanda-petanda tertentulah. Seperti kita tengok dekat langit, tengok matahari, tengok pokok-pokok. Tak, tengok pokok maka kita tahu mungkinlah kiblat ni ke sini. Kita tak sampai 100% pun yakin. Hanya sekadar 75% saja. Kita yakin kiblat tu menghadap ke sini. Okey? Dalam fiqh boleh lagi diambil kira lah. Tapi dalam tauhid tak boleh. Mesti 100% keyakinan kita. Baik, yang keempat, bidang atau skop perbicaraan. Apakah skop pembicaraannya? Pertama, berkenaan dengan uluhiyah. Yang kedua, nubuwat. Yang ketiga, ghaibiyah atau sam'iyat. Yang pertama tentang uluhiyah. Mana uluhiyah ialah ketuhanan. Iaitulah tentang Allah Ta'ala yang berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, apa sifat yang harus bagi Allah? Apa sifat yang harus bagi Allah? Allah Ta'ala punya satu sifat yang harus. Apa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Kalau sifat wajib tu kita tahulah wujud, qidam, baqah, muhal, ta'ala kan? Sampai dah 20 kan? Kan? Lawan dia, contohnya kalau wujud, lawannya Adam. Wujud ada, lawannya tak ada. Qidam maknanya sedia. Kan? Lawannya tak sedia. Baqah kekal, lawannya binasa. Faham tak? Binasa kan? Jadi kita kena, mana setiap sifat tu ada lawan, ada wajib dan juga lawan dia. Tapi ada satu sifat yang harus bagi Allah. Apa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu ialah mengazab orang yang buat taat dan memberikan balasan syurga kepada orang buat maksiat. Ini sifat yang harus bagi Allah. Mengazab orang yang buat taat, orang buat taat tapi Allah Ta'ala azab dia. Dan orang tu buat maksiat tapi Allah Ta'ala bagi balasan nikmat syurga pula bagi dia. Ini sifat ini harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, sifat yang harus bagi Nabi apa pula? Sifat wajib bagi Nabi contohnya sidik, tabligh, patanah, amanah. Lawannya selain itulah. Kalau amanah maknanya lawannya khianat. Kalau benar lawannya dusta, bohong kan? Okey. Ada satu sifat yang harus bagi Nabi, iaitulah bersifat dengan sifat manusia. Bersifat dengan sifat manusia. Bagaimana manusia? Contohnya ada makan, ada minum. Nabi pun begitu juga, makan dan minum. Tidur, ngantuk kan? Nabi pun begitu juga. Sakit, Nabi pun ada juga masa sakitnya. Okay? Kemudian berkahwin, Nabi pun berkahwin. Nampak tak? Cuma bilangan Nabi berkahwin tu tak samalah macam kita. Tak samalah macam kita. Kita, kota kita, orang kata paling banyak pun 4 orang perempuan. Kalau Nabi kan lebih daripada 10 isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi agama lain tu tak tahulah. Agama lain tu kadang-kadang ada yang lebih. Ada yang seorang daripada mana tu? Sri Lanka ke? Ada lelaki daripada India ke Sri Lanka? Isteri banyak. Isteri banyak. 30 lebih je. 30 lebih isteri dia kan. Saya tak ingatlah Brazil ke apa. Pernah ada keluar dalam internet lah. Pernah keluar kan? Teman-teman tengok kan? Memang isteri dia memang ramai. 39 orang. Parah kan. Seorang pun tak habis.
Seorang mentadbir ini 39 kan. Tapi dia kaya lah, memang kaya lah, kaya. Dia buat rumah sendiri, kan? Maknanya semua komplit lah kat rumah tu. Dan bilik tu memang ada 39 bilik. Dia semua dia buat sendiri. Anak-anak dia semua buat gotong royong. Satu keluarga besar lah. Mereka bertani, beladang semualah. Macam tu. Bukan kerja kerajaan. Baik. Yang kedua, nubuat kenabian, iaitu tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib pada nabi dan rasul, sifat mustahil dan juga harus bagi mereka. Yang ketiga, ghaibiyah ataupun sam'iyat. Baik, apakah dikatakan sebagai ghaibiyah dan sam'iyat? Sam'iyat berasal perkataan sami'a yang berarti mendengar. Ia merujuk kepada perkara-perkara gaib yang boleh didengar dengan telinga tetapi tak boleh dilihat dengan mata. Contohnya para malaikat, kemudian syurga, kemudian neraka, hari kiamat, okey, padang mahsyar, mizan, timbangan, dosa, pahala, okey. Semua perkara tadi didengar daripada para nabi dan juga para rasul. Okey, nabi dan para rasul bercerita berkenaan perkara-perkara ghaibiyah, para malaikat contohnya. Okey, kita tak tahu pun kita ni kiri kanan ni ada malaikat. Malaikat kita dengar daripada para ulama, para nabi lah. Para ulama pun dengar daripada nabi. Okey, nabi, kemudian para sahabat sampaikan kepada tabi'in sampaikan kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama dahulu dan ulama kemudian. Dan ada yang dibukukan, dikitabkan, kemudian diajar kepada kita ni, generasi ke generasi lah sampai sekarang ni. Nampak tak? Jadi kita belajar tadi, kita tahu tadi berdasarkan kepada kalam-kalam ulama, lisan-lisan ulama, tulisan-tulisan ulama, tulisan ulama. Kaya, Islam ni kaya. Kenapa? Penuh dengan khazanah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Tak pernah habis tuan. Ada saja para ulama yang menyusun dan menulis kitab-kitab. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Agama lain tuan tak sama macam agama kita. Mereka tak ada susun macam mana kita susun lah. Macam mana kita susun. Ilmu kita, agama kita ni sangat, orang kata, kita dah katakan agama yang syumul, lengkap. Terpelihara lah sampailah hari kiamat besok. Selagi mana tak ada siapa yang nak menghancurkan kitab-kitab ni, kitab-kitab khazanah para ulama ni, selagi itulah ilmu tu akan tetap terpelihara sampailah hari kiamat. Betul tak? Sebabnya kita kena belajar. Boleh kitab, kan? Kadang ulama ponek karang kitab, tulis kitab. Kita boleh pun tak nak, sokong pun tak nak. Bukan tak ada duit, masing-masing ada duit. Betul tak? Bolehlah, sokonglah. Kan? Ada ulama yang telah menulis kitab, menulis buku. Tujuannya supaya disampaikan pada kita. Kita tu pula, kan, kalau kita meninggal dunia tuan-tuan, besok anak cucu kita pula akan mewarisi pula. Mereka pula baca pula apa yang kita dah bagi tadi. Betul tak? Dari pahala tu mengalirlah kita kalau kita meninggal dunia. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Yang okey, skop perbincangan tadi pertama uluhiyah, bab ketuhanan. Yang kedua nubuat, bab kenabian. Ketiga ghaibiyah ataupun sam'iyat, perkara gaib ataupun perkara-perkara yang didengar daripada para nabi dan juga para rasul, seperti berkenaan dengan malaikat, syurga, neraka, kiamat, dosa, pahala dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat mumkinat dan juga makhlukat. Perkara-perkara mungkin dan juga perkara-perkara makhluk yang berkaitan dengan jirim, benda, arat ataupun sifat-sifat yang duduk pada benda. Sifat ataupun benda yang duduk pada perkara yang duduk pada benda. Baik, apakah dikatakan jirim tuan-tuan? Jirim adalah sesuatu yang memerlukan ruang atau lapang sekadar untuk diri duduk. Sama ada bersusun yang boleh dikerat atau dibagi-bagikan seperti pokok, meja,
dan lain-lain. Atau yang tidak bersusun seperti angin dan sebagainya. Dalam sebutan mudah, ia juga disebut sebagai benda jirim. So maknanya tuan-tuan, bila kita sebut makhluk, perkataan makhluk terbagi pada dua pecahan. Pertama dikatakan sebagai jirim, jisim ataupun jirim lah. Jisim, pertama jisim. Yang kedua sebagai arad, jisim atau arad. Jisim bagi pada dua. Satu jisim yang boleh dikerat-kerat, satu jisim yang tak boleh dikerat-kerat. Okey. Sedangkan sebagai arad ni ialah sifat yang duduk pada jirim itu. Sifat yang duduk pada jirim. Seperti bergerak. Kalau tak bergerak, diam. Bergerak dan diam. Kalau satu benda itu tak bergerak, maka dia diam. Okey. Kemudian di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang kan. Itu sifat ataupun arad yang duduk pada jirim. Selagi mana ada jirim itu, selagi itu akan ada sifat tadi yang duduk pada jirim. Okey. Dan jirim tadi tuan-tuan, dia ada yang boleh dikerat dan dibahagi-bahagi seperti pokok, meja, kan, kayu dan sebagainya. Yang kedua, yang tidak bersusun seperti angin dan sebagainya. Angin tak satu benda yang tak boleh kita nak bahagi-bahagikan. Okey. Kenapa? Kerana angin pun tak nampak. Benda tak nampak, macam mana kita nak bagi? Malam pun tak boleh kita nak bagi-bagi. Siang pun kita tak boleh nak kerat siang. Memanglah siang tu ada pukul 7 pagi, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 kan. Tengah hari kan. Tengah hari petang. Bukan maksud dibagi tu, bukan maksud macam tu. Maksud tak boleh bagi ni, tak boleh dikerat siang itu. Siang tak boleh kerat. Ada siapa yang nak kerat siang? Tak ada. Malam, ada siapa nak kerat malam? Tak ada siapa pun yang boleh kerat malam. Walaupun malam tu adalah, okey, ini waktu maghrib, ini waktu isyak, kan, ni waktu tengah malam, ni waktu sahur kan, ni waktu subuh. Okey, tempoh itu memanglah masih dikira sebagai malam. Maksud tak boleh bagi ni, tak boleh dikerat malam itu. Itu dikatakan tak boleh kerat. Baik tuan-tuan. Kemudian dalam pembahasan lebih lanjut, lapang atau ruang ada dua. Lapang atau ruang ada dua. Pertama, mafhum. Daripada segi mafhum, mana sangkaan. Contohnya, ia berada di antara langit dengan bumi. Ia dipanggil sebagai mafhum sangkaan. Kerana pada sangkaan biasa, seperti ada lapang dan juga ruang. Hakikatnya ia bukan lapang kerana dipenuhi dengan udara, tetapi tak nampak kerana jisimnya sangat halus. Udara ni satu jisim yang sangat halus. Dan benda yang tak nampak ni pun banyak jenis. Malaikat tak nampak, jin tak nampak, syaitan tak nampak, roh kita nampak tak? Tak nampak kan? Udara tak nampak. Okey, semana benda tak nampak ni banyak. Tak nampak bukan makna tak ada. Contohnya zat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang wajib Allah Taala. Okey, alam ni pun banyak jenis. Ada alam malakut, ada alam jabarut. Alam malakut dan alam jabarut. Ada alam dunia, ada alam janin, alam bayi. Okey, alam kubur. Alam kubur, alam juga. Alam barzah tu alam kubur lah. Alam barzah dikatakan alam. So mana alam ni banyak jenis alam. Baik, kemudian tuan-tuan, jadi dikatakan sebagai jirim atau jisim ialah sesuatu benda yang mengambil akan kadar lapang dia. Sesuatu benda yang mengambil kadar lapangnya. Contohnya air, botol air ni kan. Botol air ni dikatakan sebagai jirim atau jisim lah. Kenapa? Kerana dia mengambil kadar lapang dia. Bila dia dah duduk ke situ, benda lain tak boleh duduk ke situ.
Bila dia dah duduk kat sini, benda lain tak boleh duduk kat dia, kecuali sama ada di atas dia, di tepi dia, kan, di depan atau belakang. Depan atau belakang. So jirim atau jisim mengambil kadar lapang dia. Okay? Jirim jisim dikatakan sebagai makhluk. Makhluk, dia mengambil kadar lapang dia. Allah Ta'ala tidak mengambil kadar lapang dia. Jadi Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Okay? Kalau kita duduk satu tempat, orang lain boleh duduk tak tempat tu? Tak boleh. Kita dah duduk tempat tu. Contoh saya duduk kat sini, ada orang lain boleh duduk tempat saya tak? Tak boleh, kecuali tuan tendang saya. Tendang saya tempat lain, okey, tuan duduk sini lah. Tahu tak? Saya cakap kalau tuan duduk kat situ kan, ada tak boleh duduk kat tuan? Tak boleh. Mereka hanya boleh duduk di samping tuan saja. Samping ataupun di atas tuan. Di atas. Di bawah tak boleh. Sebab apa? Bawah dah tersekat kan oleh lantai kan. Oleh tempat lantai ataupun tempat kita duduk dah tersekat. Jadi orang lain tak boleh duduk kat bawah kita. Kalau nak duduk kiri, kanan, depan, belakang, di sisi ataupun di atas. Kenapa? Kerana kita telah mengambil kadar lapang kita. Kita telah mengisi kadar lapang kita. Jadi orang lain tak boleh duduk kat situ. Macam tu. Baik, kemudian arad. Apakah dikatakan sebagai arad? Arad ialah sifat makhluk yang baru seperti bergerak, diam, turun, naik, bersemayam, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bertempat, jauh, dekat, besar, kecil, hitam, putih, biru, hijau. Biru, hijau, coklat. Okey. Arad adalah satu sifat kepada jirim ataupun benda. Itu dikatakan arad. Okey. Arad ni dia menumpang pada jisim. Dia numpang je. Bila ada jisim maka adalah arad. Bila jisim tu dah terhapus, dah hilang, tak wujud lagi, maka sifatnya dah hilang lah. Dah hilanglah sifat tu. Tak adalah arad tu lagi. Terhapuslah. Selagi mana ada jisim, maka selagi itulah ada arad. Okey, yang keenam, kedudukannya dibandingkan dengan ilmu lain. Okey, apakah kedudukan ilmu ini berbanding dengan ilmu lain? Dia adalah satu ilmu yang paling penting, dia kata. Di antara ilmu yang paling penting. Kenapa? Kerana bab akidah ni dia macam pokok lah, sebatang pokok. Tahu tak? Sebatang pokok yang akar dia masuk jauh ke dalam tanah dan pucuknya menjulang sampai ke langit. Itu dikatakan sebagai asas ataupun pokok ataupun akidah. Okey. Lepas tu pagar. Pagar tu macam apa? Kita ada tanam pokok, lepas tu kena pagar kan? Pagar tu ibarat macam apa? Fiqh. Pagar tu macam ilmu fiqh. Okay. Kalau tanam pokok tak ada pagar, apa yang terjadi tuan-tuan? Buahnya habis dia sapu doang. Buahnya sapu doang. Itu pun pagar pun kadang orang sapu juga. Dikobeh Dia kata ni dia punya dia kata. Bila orang kau punya lah dia yang tanam. Kan ada orang pasal macam tu tuan-tuan. Atau orang atau dia. Atau orang atau dia pantang je kan, tak ada orang kan, habis dia sapu kan. Betul tak? Ada separuh macam tu. Kita ponik tanam pisang kan, kita pergi kojo pisang kita dah berbuah dah, balik kojo tengok dah ada dah pisang. Siapa pula yang melobeh ni? Tadi dah abang tak ada dah. Oh, biasanya yang suka mengobeh ni siapa? Tahu kan? Tahulah siapa yang suka ngobeh ni. Baik. Kemudian tokoh yang menyelesaikan ilmu tauhid ni ialah Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari. Okay. Yang kedua Imam Mansur Maturidi. Siapa dia Abu Hasan Asy'ari tuan-tuan? Beliau adalah Abu Hasan Asy'ari, keturunan daripada Sayyidina Abu Hasan Asy'ari, seorang sahabat Nabi SAW. Dia keturunan daripada Abu Musa Asy'ari. Dia keturunan daripada Abu Musa Asy'ari. Okey.
Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijrah dan wafat pada tahun 324 Hijrah. Okey. Hidup di akhir pemerintahan Sultan Raja Al-Ma'mun, di awal pemerintahan Al-Mutawakkil pada zaman kerajaan Daulah Abbasiyah. Ayah dia meninggal semasa beliau masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dikahwinkan oleh Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh aliran daripada golongan Mu'tazilah. Kesan didikan ayah tirinya, kan, beliau membesar menjadi tokoh aliran Mu'tazilah sebelum beliau kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asalnya dia ni, Abu Hasan Asy'ari ni dia pro kepada fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah tentang dia lebih menggunakan logik akal. Lebih menggunakan logik akal, itu Mu'tazilah. Ahli Sunnah ni tuan, kan, akal pakai juga, tapi Quran hadis kena letak atas. Quran hadis kena letak atas. Akal ni digunakan untuk memahami Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan letak akal atas, Quran hadis di bawah. Itu tak boleh. Okey. Kemudian beliau menulis tidak kurang daripada 90 buah kitab berkenaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi yang sampai pada kita pada zaman sekarang ini hanya 3 buah saja. Ada 3 buah yang sampai. Contohnya kitab Al-Luma, kitab Al-Ibana, Al-Usul Ad-Diyana, kemudian sifat Maqalat Al-Islamiyah wal Ikhtilaf Al-Mutakallimin. Okey. Jadi Abu Hasan Asy'ari ini ialah pengasas kepada golongan Al-Sunnah wal Jamaah. Apa maksud tuan-tuan? Nabi macam mana? Kan pada zaman Nabi kan dah ada kan ilmu tauhid ni, memanglah ada. Tetapi belum dibukukan. Dan disusun secara sistematik. Tak? Jadi Abu Hasan Asy'ari inilah orang yang menyusun ilmu tauhid itu dan disusun secara sistematik. Untuk senang kita nak belajar, nak faham kan. Pada zaman Nabi mana ada di buku-buku kan. Ilmu tauhid ni Nabi tak kata macam ni susunannya, tak ada. Nabi tak ada cakap macam tu. Kerana masa tu adalah pada zaman permulaan Islam lagi, belum lagi dibuku-bukukan gitu. Jadi pada zaman Abu Hasan Asy'ari kan, pada tahun 260 Hijrah, masa itulah barulah dibukukan ilmu tauhid. Itulah sampai sekarang kita belajar. Ada seorang lagi yang pengasas ilmu tauhid, iaitu Abu Mansur Maturidi Al-Ansari. Al-Ansari merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi terkemuka. Beliau berasal daripada Maturid, sebuah kampung di Samarkand di Uzbekistan. Meninggal pada tahun 3333 Hijrah ketika berumur 85 tahun. Okey, 333 Hijrah. Menulis puluhan buah kitab, antaranya kitab At-Tauhid, kemudian kitab Maqalat fi Al-Kalam, Rad Al-Awail Al-Adillah. Okey. Jadi ada 2 orang pengasas tauhid dalam bab akidah Sunnah ni, Abu Musa Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Yang ke-9 sikit lagi ya, kelebihan dan keutamaan belajar tauhid ni, ilmu yang paling mulia dan asal kepada segala ilmu yang lain. Pembicaraannya yang mulia kerana membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para rasul dan juga para nabi. Yang ke-10, matlamat akhir, dapat membezakan akidah yang benar dan tak benar. Okay, kalau kita alim tentang tauhid, akidah ni, so kita dapat bezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau tak ada asas akidah yang kuat tentang tauhid, jadi kita mudah dipengaruhi oleh orang lain, tuan-tuan. Habis, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu, tuan-tuan, perbincangan malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Jadi malam ni kuliah kita terakhir lah sebelum Ramadan tempat lain, tuan-tuan, banyak dah. Saya semua dah stop kan, tutup dah semua sempena Ramadan. Jadi kat sini malam ni yang terakhir sebelum Ramadan. Malam besok di
di surau Datuk Kelana di Ampangan, dan Sabtu di Masjid Pantai Jalan Jelebu. Itu pun dah tutup lah semua pada Ramadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Ada soalan? Ya. Arash. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Kan? Memanglah ada arash Allah Ta'ala. Cuma hakikat arash tu macam mana? Wallahu alam lah. Besarlah arash ni, besar. Sangat besarlah arash Allah Ta'ala ni. Cuma hakikatnya sebenarnya kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih tahulah tentang arash ni. Kan? Walaupun ada yang nyatakan Allah Ta'ala tu bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Baik kaifa, macam mana bersemayam itu? Wallahu alam. Imam Malik rahimahullah taala pernah ditanya berkenaan Allah Taala bersemayam. Kan? Maka Imam Malik menjawab, dia kata al-istiwa maklum. Al-istiwa maklum. Wa kaifa majhul. Kan? Wal imamu bihi wajib wa su'alu bihi bid'ah. Wa su'alu bihi. Istawa ni bersemayam, kita fahamlah. Kita faham mana bersemayam ni, kata Imam Malik. Wa kaifa, dan bagaimana Allah Ta'ala semayam? Majhul, kita tak tahu. Majhul, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala semayam. Okay? Wa imamu bihi wajib, beriman dengan Allah Ta'ala semayam ni hukumnya adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya dalam bab ini hukumnya bid'ah. Bertanya dalam bab ini adalah bid'ah. So kalau kita bertanya bab ini bersemayam ke apa ke, hukumnya bid'ah. Kita hanya wajib beriman saja, kan, bahawa Allah Ta'ala itu bersemayam. Macam mana dia bersemayam, tak tahulah. Kalau kita kata Allah Ta'ala bersemayam macam kita bersemayam ini, kan, mana kita telah mentajsim. Tajsim mana menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjisimkan Allah, seolah macam kita bersemayam. Sedangkan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Macam mana bentuk arash itu? Wallahu alam. Besarlah arash ni. Kerana malaikat, ada 8 malaikat ditugaskan untuk menjaga arash. Ada 8 malaikat yang ditugaskan untuk memegang tiang arash. Dia ada arash. Besarlah saiznya, wallahu alam, tak tahu macam mana. Besarlah arash Allah Ta'ala kan. Sedangkan langit pun dah besar. Kan, arash ini, arash lebih besar daripada langit. Okay? Langit, kita ada langit 7 langit. Lagi pertama, kedua, ketiga kan. Sampailah langit ke-7. Langit dia pun besar. Sebesar alam ni. Satu langit saja sebesar alam. Okay? Langit kedua lagi, sampai langit yang ke-7. Di atas langit itu, apa lagi? Ada arash Allah Ta'ala, Sidratul Muntaha. Kan? Atas lagi tu, yang kita pun tak tahu apa pun dia ada kat atas. Allah Ta'ala saja, semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma bagi kita wajib beriman. Tu ialah benda tu ada. Wallahu alam. Itu sajalah harapan dia. Lain soalan? Tak ada, habis. Okey. Alhamdulillah. Hujan pun dah dah turun lobek ni dengan potir sekian ni. Baik, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma in kana rizqina fis sama fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakasirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Hujan. Set. Ada dah habis dah kelas. Kan finish kan? Finish.